Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan rahimani wa rahmatullah, kita sambung bacaan kitab kita ni, Tauhid Wajib ni, Tauhid Kasih. Saya ada kat rak dengan link ni untuk boleh ambil dan rujuk kitab ni. Kewajipan hari ini iaitu kewajipan mengingkari kufur terhadap taghut. Ini termasuk bab taghut. Antara rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah dan kena kufur kepada taghut. Mungkin perkataan taghut ni kita tak biasa dengar, sebab tidak diajar di dalam, saya takdir pun dalam silibus sekolah. Sedangkan ini perkara yang sangat fundamental sekali, sangat asas dalam permasalahan akidah. Kerana apa? Sebab begitu banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita agar beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Kalau kita buka Al-Quran, pergi cari perkataan taghut sahaja, kita akan jumpa beberapa tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan taghut. Kalau tuan ada Quran dekat apps masing-masing, kalau kita ada Quran, ada beberapa tempat kan Allah tak sebut taghut secara spesifik. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 256, surah Al-Baqarah ayat 257, surah An-Nisa ayat 51, surah An-Nisa ayat 60, surah An-Nisa ayat 76, surah Al-Maidah ayat 118, surah An-Nahl ayat 36, dan surah Az-Zumar ayat 17. Jadi banyak tempat Allah Ta'ala sebut taghut. Mari kita tengok satu je. Kita ambil yang paling dekat dengan kita, surah Al-Baqarah ayat 256 muka surat 42. Allah Ta'ala sebut muka surat 42. Allah Ta'ala sebut la ikraha fid din ayat 156. Allah Ta'ala kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya tidak ada paksaan, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Maksud tak ada paksaan dalam agama ni bukan maksudnya tak boleh paksa orang solat. Jangan paksa orang pakai hijab, kita tak boleh paksa orang. Tak, kita boleh paksa. Yang tidak ada paksaan maksudnya apa? Tak boleh kita ambil senapang, senjata, kemudian kita paksa masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, aku bunuh kau. Itu tak boleh. Itu maksud la ikraha fid din. Adapun bila dah masuk, dia kena patuhlah kepada undang-undang Islam. Adakah kita kata bila kerajaan buat lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, saya dipaksa untuk berhenti ketika lampu merah? Adakah macam tu? Tak ada orang cakap macam tu lah. Saya dipaksa untuk tidak melanggar, tidak boleh memotong ketika dah berlain. Mana ada? Kan? Tak, maksudnya undang-undang tak termasuk dalam larangan, tak termasuk dalam ayat ini. La ikraha fid din maksudnya tidak ada paksaan untuk memaksa, tidak ada paksaan untuk orang bukan Islam masuk Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelaslah jalan betul dan jalan yang sesat. Allah Ta'ala kata apa? Faman yakfur bit-taghut, siapa kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka telah berpegang kepada tali Islam yang kuat. Lam fisama laha wallahu samiun alim. Jadi kalau kita tengok ayat ni, ada perintah tak supaya kita kufur kepada taghut? Wa may yakfur bil taghut, siapa kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang kepada tali Islam yang kuat. Dalil bahawa Islam ni memang kena iman kepada Allah, kufur kepada taghut. Iman kepada Allah, kufur kepada taghut. Okey, kita dah tahu dah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Kali kita masuk pula, apa maksud taghut? Taghut dari segi bahasa ialah melampau, melebihi had. Contohnya, kalaulah air sungai itu dia telah melimpah sampai ke tebing, maka kita kata air sungai itu telah taghut. Air sungai itu telah taghut. Maksudnya apa? Melampaui had. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya bila air itu telah tagha, maka kami menaikkan kamu di atas kapal. Masa bila tu? Masa banjir zaman Nabi Nuh. Allah Ta'ala, apabila air itu telah taghut, maka kami masukkan kamu ke dalam kapal. Maksudnya bila air banjir itu telah melampau sampai ke bukit tu, kami naikkan kamu ke kapal. Jadi asalnya melampaui had. Asal kata taghut ialah melampaui batas. Namun taghut menurut syarak, takrifan ini dan takrifan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan kita boleh jumpa takrifan dalam kitab Usul Salasah. Taghut tu apa dia? Setiap sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batasannya, baik yang disembah, diikuti atau ditaati. Okey. Apa dia taghut? Benda yang menyebabkan kita melampaui batas. Batasnya tu batas Allah Ta'ala. Batasnya tu maksudnya batas yang Allah Ta'ala telah letakkan ke atas hamba-Nya. Ada batas kan? Ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Inna Allaha faradal fara'idha, fala tantahikuha. Allah Ta'ala telah menetapkan benda-benda yang fardu, maka jangan kamu tinggalkannya. Fala tudayyi'uha, jangan kamu mengabaikannya. Wa harrama al-maharima fala tantahikuha, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan benda-benda yang haram, maka jangan kamu buatnya, jangan kamu langgarnya. Wa hadda hududan, dan dia telah meletakkan hudud sepadan bagi kita ni. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melampaui batas. Wa sakata an asya', dan Allah Ta'ala telah diam pada banyak benda. Rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu. Ghaira nisyanin, bukan sebab Allah Ta'ala lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan kamu sibuk pula nak cari hukum dia apa. Maksudnya benda tu halal. Jadi benda hidup kita ada empat je. Benda Allah Ta'ala telah fardukan, buat. Tinggal, larang, tinggalkan. Sempadan, jangan langgar. Benda yang dia diam, maksudnya benda harus, buatlah. Jadi Allah Ta'ala letakkan tak kita ada batas? Yes, kita ada batas. Itu yang dipanggil hudud. Perkataan hudud tu bukan potong tangan je. Perkataan hudud tu bukan masalah sebat orang minum arak je, bukan. Apa saja batas Allah Ta'ala itu kita panggil hudud. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Dalam surah An-Nisa, itulah dia hududullah, sepadan Allah, maka jangan kamu langgar. Jadi antara benda yang menyebabkan, kalau apa saja benda yang menyebabkan kita langgar sepadan ni, itu kita panggil taghut. Apa saja benda yang menyebabkan kita langgar sepadan ni, itu kita panggil taghut. Okey. Dan kemudian dia kata, sama ada yang disembah, atau ditaati, atau diikuti. Maksudnya kalau kita sembah sesuatu selain Allah Ta'ala,
maka benda yang disembah itu ialah taghut. Perbuatan kita sembah itu pun taghut. Benda yang disembah itu taghut, itu berhala pun dia bagi taghut. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tak kamu lihat kepada orang yang diberi sebahagian kitab, iaitu orang Kristian dan Yahudi. Mereka itu beriman kepada al-jibt dan taghut. Jibt itu bukan Najib, bukan. Yang ni jibt, J-I-B-T, bukan J-I-B-B, J-I-B-T, al-jibt, bukan LGBT, jibt. Al-jibt ini ialah sihir, wa taghut berhala. Ada kata jibt itulah berhala, wa taghut itu sihir. Itu orang Kristian Yahudi ni kuat percaya pada sihir. Orang Yahudi paling kuat sekali percaya pada sihir. Okay. Baik. Poin dia apa dia? Taghut itu berhala taghut. Habis itu ustaz, mereka orang ni sembah Nabi Isa. Adakah Nabi Isa taghut? Perbuatan mengatakan Nabi Isa Tuhan tu taghut. Tapi Nabi Isa, mana mungkin Nabi Isa taghut? Nabi Isa patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut ni sama ada yang disembah, yang langgar batas Allah Ta'ala, taghut. Minta hajat kat kuburan, taghut. Ataupun yang ditaati, ditaat, taat pada seseorang sampai pada melanggar perintah Allah Ta'ala, maka yang ditaati itu taghut. Pimpin tu pimpin taghut. Kata mai, jom kita kata arak yang dapat lesen itu halal. Taghut. Okay. Patuh pada ketua dia. Ketua dia kata boleh, tak apa, tak payah semayang pun tak apa, janji ikut kata ketua dia. Taat. Taghut. Taat suami sampai buka hijab. Taghut. Saya sebenarnya saya nak pakai hijab, tapi suami saya tak izinkan. Taghut. Perbuatan dia patuh pada suami itu tadi taghut, dan suami itu pun suami yang taghut juga. Taat kepada ketua pasukan dia. Ada seorang kuat sangat pegang pada geng kursi gelap dia. Sampai geng kursi gelap dia buat benda yang haram. Patuh juga, taat juga, taghut. Ditaati atau yang diikuti. Kita ikut seseorang tanpa ta'assub sangat ikut dia sampai dia langgar perintah Allah Ta'ala pun kita ikut juga, maka perbuatan itu taghut juga. Seperti cinta sangat pada artis, sampai artis tu berubah jadi LGBT pun dia pun nak ubah jadi LGBT. Taghut. Jadi apa saja benda yang kita ikut langgar perintah Allah, yang kita taat langgar perintah Allah, batas Allah Ta'ala, dan kita sembah melanggar batas Allah Ta'ala, itu kita panggil taghut. Allah Ta'ala suruh kita kufur kepada taghut. Apa dalilnya? Wajib bagi seorang Muslim untuk kufur terhadap taghut. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan semuanya kami telah mengutus dari kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Kita diminta untuk kufur kepada taghut. Man yu'min man yakfur bil taghut. Kita tengok balik orang surat tadi. Wajib bagi seorang Muslim untuk kufur. Maksud kufur tu apa? Mengingkari terhadap taghut. Kita kena ingkar taghut. Kita kena tinggalkan taghut. Dan kita kena ingkar, bukan sekadar tak buat. Kufur ni bukan sekadar meninggalkan. Kufur maksudnya lah tinggal dan ingkar. Benda tak betul, bantah. Itu kufur, dan kita menolak. Kufur tu maksudnya ialah menolak taghut. Sebab ada orang dia tak buat, tapi hati dia tak tolak. Contohnya kita tengok LGBT, orang jadi gay. Walaupun dia tak gay, tapi bagi dia nak jadi gay, tak apalah, itu hak dia. Ini tak betul.
Ini dia tak kufur kepada PAUD. Ini masalah sebagai ahli politik. Bila dia kata, kita kena iktiraf hak mereka untuk menjadi LGBT. Kita rakyat yang demokrasi, tak boleh kita halang orang tu. Tak betul. Jadi kita mengingkari perbuatan tersebut, kita tak rela perbuatan tersebut, dan kita akan mencegah perbuatan tersebut. Tapi berapa ramai ahli politik Melayu Islam kita yang ada political courage macam tu, keberanian politik untuk macam nak pula bila BBC yang interview. Tahu BBC? TV British. Apa pendapat you sebagai Perdana Menteri sekarang tentang LGBT? Kita mahu pendekatan untuk tidak menzalimi mana-mana rakyat Malaysia. Setiap rakyat Malaysia itu ada hak untuk ni. Walaupun kita tak setuju dengan mereka, tapi kita tidak boleh mengatakan cuaca rakyat tu pusing-pusing lah. Mereka Perdana Menteri Malaysia lah, Perdana Menteri Kepulauan Seychelles. Kan? Mereka kata apa? Mereka cari alasan-alasan untuk tidak mengatakan kita tidak merawai. Saya rasa pemimpin Afrika lagi bagus lagi dapat. Kita tak setuju dengan LGBT. LGBT bukan budaya kita, dan kita bukan semua benda daripada barat kita nak bawa negara. Dan apa kaitan pula masalah gender ini untuk kepada kepentingan rakyat Afrika yang tak makan nasi, tak makan beras, tak makan apa ni. Itu pemimpin dia kata. Pemimpin Uganda cakap macam tu. Pemimpin Tanzania cakap macam tu. Tiba-tiba orang kita kat Malaysia tak ada kena-mengena pula nak cakap pasal. Jadi kita kena kufur. Benda yang salah kita kena kata salah, dan kita menentang benda tersebut. Tak boleh kita kata bagi saya itu hak dia untuk buat sekian. Hatta pada syirik sekalipun kita kata kita tak setuju dengan syirik. Syirik itu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada tak pimpin kita nak cakap macam tu? Susah kan nak cakap. Tapi sebenarnya kalau setiap orang pimpin Muslim, jadi pada karirnya tu, saya sebagai seorang Muslim, kita tidak meredai bentuk syirik lah. Tapi kita Malaysia, kita tak boleh menzalimi orang Islam. Mereka ini ialah kafir, zimmi, orang kafir yang ada perjanjian damai untuk duduk dalam negara Muslim. Mereka mereka menyembah berhala, itu kami tak rela. Itu syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh kita zalimi dia? Tak boleh kita zalimi dia. Kan? Nabi kata man qatala zimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang bunuh seorang zimmi tanpa sebab, yang munasabah, kata Nabi SAW, aku akan menjadi pendakwa raya di akhirat kelak. Tak boleh sakiti orang kafir zimmi. Jadi kalau kita cakap macam tu kan bagus. Nah, itu maksud kufur. Sebelah ciri-ciri sifat kufur terhadap kaum. Jadi macam manakah kufur kepada kaum tu? Ini bagus. A, berkeyakinan bahawa ibadah kepada selain Allah adalah batil. Ini i'tiqad macam tu. Wa anna Allah huwal haq wa anna min dunihi al-batil. Kita kena i'tiqad bahawa selain daripada Allah, sembahan Allah itu batil. Sebab berhala batil tak? Batil. Kristian agama yang batil tak? Agama yang batil. Yahudi agama yang batil tak? Batil. Hindu agama yang batil tak? Batil. Tanpa syak, tanpa ragu-ragu, sikit pun tak boleh. Jangan jadi macam Singapura, mana kata agama Kristian batil pun tak boleh. Alhamdulillah, syukur kita kat Malaysia. Apakah maksud ayat ghairil maghdubi alaihim? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa dimurkai? Al-Yahudi. So apa dimurkai? Dia tahu benda yang betul tapi dia langgar. Dia tahu Nabi Muhammad SAW tu betul tapi dia tak ikut. Walaqalin, dia bukan juga orang yang sesat. Siapa yang sesat tu? Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Sebab dia tak tahu benda yang betul. Dia beramal dalam keadaan dia tak tahu. Dia beragama dalam keadaan tak tahu, jahil. Jadi Yahudi ada pengetahuan tapi tak buat.
Maghdub, dimurkai, Nasrani, Al-Bali, Nasrani. So itu bila hadis Ali bin Hatim. Nabi panggil Ali bin Hatim. Nabi kata, apa menyebabkan kau lari daripada aku, wahai Ali? Takkan kamu ketahui bahawa Al-Maghdub itu Yahudi, Al-Bali itu Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Baca hadis ini kat Singapura tak boleh, kita kena tangkap. Lepas tu kita kena pertahankan ni. Orang Islam kena belajar. Kita kena belajar ke isu ni. Kita takut nanti satu masa nanti nak cakap agama Kristian batil pun nanti ada pula hak asasi datang mana-mana dah. Kata, nampak tak? Ustaz ini mengajak kepada rasism. Sampai baru-baru ni orang ajar hadis 40 pun orang bantah. Sebab hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka ucapkan la ilaha illallah. Mereka bantah hadis kita. Nak cakap agama mereka batil pun takut. Mereka bantah hadis Nabi nombor 8. Kita cakap orang Yahudi batil pun tak boleh. Jangan cakap macam ni. Ini akan menyebabkan 3R. Racist, region and apa? Apa 3R? Royal. Baca. Allahul musta'an. Sebab jahilnya manusia berkenaan dengan masalah kufur kepada tagut. Kamarlah tapi gerak. Jahil sangat. Sebab tak boleh nak kata Ustaz tadi cakap agama mereka sesat. Ini adalah rasis. Dia memang sesat. Ad-dhalin, Allah Ta'ala sebut dhal. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. Siapa berpaling pada agama Allah, dia telah memperbodohkan diri. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Siapa yang mensyirikkan Allah, dia telah sesat dengan sesat-sesatnya. Sesat yang paling jauh sekali. Jadi kufur kepada tagut maksudnya kita kena iktikad bahawa benda itu batil. Kemudian kita tinggalkan. Yang ketiga, kena benci. Patutnya kena pecahkan tu. Dia tak sekali A tu. Maksudnya A, yakin benda itu batil. B, kena tinggalkan perbuatan demikian. C, kena benci perbuatan tersebut. Ustaz mengajar Islam kebencian Ustaz. Ya, kita ajar membenci. Tuan-tuan benci tak orang isap dadah? Kita tak benci. Orang isap dadah sayang. Okeylah, kita ambil lagi action lagi. Kita je muslimat sekalian. Suka ke orang lelaki berogol? Marah tak nampak orang berogol? Benci tak orang berogol? Benci. Merogol dengan syirik dengan Allah, mana lagi dosa lagi besar? Syirik. Jadi kita kena benci syirik lebih benci orang yang merogol orang. Kita kalau jumpa dengar baca berita perogol kan, nak pula perogol kanak-kanak. Lagi dia punya benci tu kalau kau dapatnya, potong dia punya, bakar. Bagi kita dengar masa Jazlin, Nur Jazlin kan dulu kan, budak kesian budak. Lagi apa tu? Rembo bentuk. Nak dengar rembo bentuk tak? Yatim mesti kenal rembo bentuk. Rembo bentuk. Kau ni kenal rembo bentuk? Tinggal bagi video ni. Jadi dekat Bentong tu dia pergi ke kampung-kampung, dia rombol budak-budak. Ni kisah umur apa? 2014. Dia masuk kampung-kampung, dia rombol kanak-kanak apa bertahun-tahun dia lepas. Tak ada tangkap. Dia tengok tu geram rasanya. Tapi masuk penjara, kena penjara je lah, kena sebat. Tak nampak, walaupun dia nak sebat daripada mata kita ni. Kita geram. Sebab apa? Sebab dia buat dosa tersebut. Dosa syirik ini besar dia tu. Kadang-kadang bila kita kata kita kena benci syirik, kita kena benci penyembahan selain Allah Ta'ala, maka sebagai orang ni bukan bela. Saya pernah ceramah kat satu tempat dekat syarikat oil and gas. Muka semua macam setahun bela je. Tu ustaz ni ekstrim betul ustaz ni. Kita kena benci agama lain. Ya, kita kena benci. Nampak berhala, kena benci berhala. Saya sebut terang dekat live ni. Nampak berhala, kena benci penyembahan berhala. Kena benci perbuatan penyembahan berhala. Kena hate. Kena ada hatred terhadap berhala. Ya, tapi tak semesti bila nampak benci tiba-tiba kita ambil bulldozer pergi langgar terus, tak boleh.
itu kena ada undang-undang dia. Kita benci tapi kita kena bertindak melalui lunas syarak juga dalam undang-undang. Tak boleh nampak penyembah berhala kat rumah sebelah, ada topekong Cina kecil tu tepi rumah sebelah, dia pergi kuburkan. Jangan. Tak boleh macam tu. Dia ada dia punya undang-undang, ada kaedah syarak dia. Tapi kena asal dia kena benci tak? Kena benci. Macam kita nampak orang mengisap dadah, kena benci. Nampak orang minum arak, kena benci. Jadi kita tak setuju dengan apabila ada sebahagian orang bukan Islam dekat Malaysia ni, dia cuma nak normalisasikan perbuatan arak ni, buat pesta apa yang dekat Jerman tu apa dia? Oktoberfest. Oktoberfest ni orang Germany je yang sambut. Tiba-tiba sibuk nak buat Oktoberfest dekat Malaysia apa? Minum je lah arak, tak perlu pula Oktoberfest. Nampak tak? Jadi kat sini orang Islam ni kena ada sikap dia kena kufur kepada Tauhid. Apa saja benda yang langgar batas Allah Ta'ala, kita kena benci. Apa dalil ni kita kena benci? Lupa lah. Bila lagi kita kena benci? Nabi kata, Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 benda yang kalau benda itu ada dalam setiap orang mukmin, dia akan rasa kemanisan keimanan. Nombor 1, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala benda yang ada di alam ini. Dia cinta Allah dan Rasul lebih dari cinta semua benda, hatta diri dia sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya apa saja yang di alam ini dia lebih cinta Allah dan Rasul. Dan maksud lebih cinta Allah dan Rasul itu ialah apa saja yang bertembung dengan kecintaan Allah dan Rasul, dia akan Allah akan cintakan kita solat, kita cinta tidur, kita tinggalkan cinta kita sebab cinta Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Itu maksudnya Allah cinta Allah Rasul lebih. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang kerana Allah Ta'ala. Saya cinta jemaah sini kerana Allah Ta'ala, sebab datang kelas, kita sama-sama beriman, kita sama Muslim, kita sama-sama sunnah. Bukan sebab saya datang ni sebab saya sokong, sebab dia belajar saya makan nasi kandak. Kalau tak belajar nasi kandak, saya tak cinta lah. Cinta kerana Allah Ta'ala. Walaupun tak bagi apa pun, walaupun tak bagi apa, kata saya takdir akan datang, kita tak apa, air pun dah kosong pun, datang sama tu saya balik. Tak, dia cinta kerana seorang Muslim dan seorang mukmin dan seorang ahli sunnah. Yang ketiga, wa ayyakraha, dan dia benci ayyauda ila al-kufri, untuk kembali kepada kekufuran, melanggar maksiat. Kama yakrahu, sebagaimana dia tak suka ayyuqdhafa finnar, dicampak dalam neraka. Dalil lagi bahawa kita kena benci maksiat. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu nampak satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kuasa. Fa in lam yastati', bilisanih, tak boleh mesti dengan lidah, dengan ucapan. Fa in lam yastati', kalau tak mampu, fa biqalbi, dia kena benci. Kalau tak benci maksiat, Nabi kata apa di hujung hadis tu? Walaysa wara'a dhalika mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kalau tak benci maksiat tadi, tidak ada di sebalik hatinya walaupun satu besar zarah iman. Bukan maksud dia kafir, tak ada iman berkaitan dengan membenci maksiat. Membenci maksiat itu sebahagian daripada iman. Sebab apa? Sebab Nabi kata, awthaqul ural Islam, tali Islam yang paling kuat sekali, al-hubbu fillah, cinta kerana Allah, wal bughdhu fillah, dan benci kerana Allah. Jadi benci, kena benci tak? Jadi kalau orang kata Islam ni agama cinta saja, betul kan? Tak betul. Dalam Islam dia ada cinta dan benci.
Kita ni agama Islam love, we spread the love, love, show me the love. Itu sebenarnya agama Kristian je. Agama Islam. Agama Islam dia ada al-hubbu wal-bughd. Ada cinta, ada benci. Cinta ketaatan, benci maksiat. Kalau kita nampak maksiat tak benci, syok lagi tengok maksiat, maksud kita masalah iman yang kronik. Ini masalah kan. Kalau kita maksiat syok, buat syok perempuan seksi, syok tengok. Maksiat ada masalah iman. Dia benci. Apa benda ni pakai seksi, tepuk perempuan. Tutup. Kalau syok lagi layan. Masalah. Dia ada masalah iman, guys. Bahaya. Begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Al-hubbu wal-bughd. Jadi kena benci. Yang ketiga kena benci. Yang keempat, mengkafirkan mereka yang beribadah pada Taghut. Yang keempat, mengkafir maksudnya perbuatan menyembah selain Allah Ta'ala itu kafir tak? Kafir. Dan kita pun kata dia tak kafir. Jangan tak kafir pula. Yang kelima, kena memusuhi, kena menegakkan al-adawah, nasabul adawah. Kita kena memusuhi. Kita kena musuh orang kafir. Dia musuh dari segi apa? Musuh dari segi apa? Iaitu kita memusuhi perbuatan dia yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan masalah ni kita akan jumpa nanti insya-Allah sekali lagi dekat surat 33 insya-Allah. Masalah al-wala' dan al-bara'. Kita akan detailkan lagi masalah di situ. Cuma sifat buku ni memang kita kena urai ringkas. Nak detail kita kena buku lain. Buku ni ringkas, ni memang sekadar ringkasan. Tak sepatutnya seorang guru bila buku tu peringkat awal kita uraikan macam peringkat yang ke-10 punya. Kita kena uraikan peringkat yang asas juga. Okey. Keempat, ketua-ketua golongan Taghut. Maksud ini ialah ru'usut tawaghit. Maksudnya ialah Taghut ni ada banyak. Sebab apa saja bentuk pelanggaran, melanggar batas Allah Ta'ala, Taghut. Tapi dia ada kepala dia, ada 5 ru'us tawaghit, ada kepala Taghut. Yang ni kepala terbesar sekali yang bawa kepada kesesatan. Kena kenal kepala Taghut. Yang pertama apa? Iblis. Iblis adalah Taghut paling besar. Inna syaitana kana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Nabi Adam, bila Allah Ta'ala cipta Adam dengan Hawa, nombor satu yang Allah Ta'ala buat apa? Bila Allah Ta'ala cipta Adam dengan Hawa, apa benda yang Allah Ta'ala buat pada Adam dan Hawa mula-mula sekali? Antara yang awal-awal, dah kahwin tu memang betul lah. Daripada kahwin ni memang di pasangan dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, Allah Ta'ala kata, Ya Adam, wahai Adam, sesungguhnya ini aduwwul lakum. Sesungguhnya syaitan ini musuh kamu. Maksudnya mula-mula sekali Allah Ta'ala terangkan kepada Adam bahawa hadza aduwwul laka wa li zawjika. Wahai Adam, ini adalah musuh kamu. Maksud Allah awal lagi dia declare dah kepada Adam, wahai Adam, ini iblis ni musuh kamu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan kamu biarkan dia mengeluarkan kamu daripada syurga, fatashqa, lalu kamu jadi sengsara. Maksudnya apa? Awal-awal lagi Allah dah jelaskan musuh Nabi Adam dekat dalam syurga. Tapi ialah Nabi Adam fanasiya wa lam najid lahu azma. Nabi terlupa. Fanasiya, dia lupa, wa lam najid lahu azma. Nabi Adam masuk tak tegas.
Tidak ada keazaman yang kuat. Lepas tu Nabi kata fanasiya Adam wa nasiya dhurriyyatuh. Nabi Adam terlupa, anak-anak Adam pun terlupa. Itu yang Iblis datang dan surah apa? Awal-awal surah Al-An'am kan? Macam ayat tu. Lupa lah pula ayat. Ya, apa ayat tu? Saya ni tolong. Apa dia? Walladhi khalaqakum min tin. Kau kan? Syaitan kata saya berlupa lah. Kalau makan nasi kandar banyak sangat. Nasi kandar pula disalahkan. Nasi kandar disalahkan. Awal tadi tak boleh kaji Quran. Al-A'raf. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآته وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Allah kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami kata wahai Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah kamu dan isteri kamu dalam syurga. Wa kula min haitsu syi'tuma, dan makanlah daripada mana yang kamu nak pun. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekat dengan pokok itu. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan masuk di kalangan orang yang zalim. Rasulullah kata apa? Waswasa lahum asy-syaitan. Syaitan mulalah bisikkan dia. Apa tujuannya? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Supaya apa? Syaitan bisikkan kejahatan pada dia supaya tercabutlah daripada Adam dan Hawa ni pakaian mereka, supaya terzahirlah benda yang memalukan. Rupanya syaitan tahu kalau Nabi Adam makan je buah tu, aurat dia akan terbuka. Maksudnya mana-mana pergerakan yang nak buka aurat perempuan itu dia pergerakan Iblis. Pada misi utama Iblis adalah untuk memalukan Adam dan terbuka dia punya aurat dia. Itu macam ayat tu. Surah apa ni? Al-A'raf ayat 21. Ayat 20. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Buat semua. Ia menampakkan, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Lepas tu misi pertama Iblis apa dia? Nak buka aurat. Lepas tu tengok, lepas tu gerakan feminisme nombor satu apa dia? Buka hijab. Nampak? Raja-raja yang zalim, pimpin gerakan-gerakan liberal, nombor satu apa dia? Hijab. Jangan bagi orang perempuan pakai hijab. Hijab adalah lambang apa dia? Lambang apa? Kemunduran. Hijab adalah lambang paksaan, penindasan kepada wanita.
Hijab adalah undang-undang patriark, dia panggil. Patriark apa dia? Orang lelaki. Nampak tak? Kita ada tanam tu, yang pakai hijab tak bagus. Sampai dekat Malaysia ada semua perempuan. Perempuan yang kecil, kebetot je perempuan. Nama dia Mariam something. Dia mulakan gerakan apa dia? Jadi mana-mana perempuan Islam yang buka hijab tak berani jumpa dia. Dia akan bagi nasihat konselor. Tapi dia mengaku dia Muslim. Dia tengok perempuan tu ada kecil, gitu je. Sepak sekali memang pingsan terus. Layak. Semua. Macam semua. Tapi punya berani al-jur'ah ala Allah. Berani nak lawan Allah Ta'ala tu. Allah musta'an. Pada perempuan sekali kena bertahan. Ibu-ibu, adik-adik, kakak sekali kena ada berani. Mana orang kata buka dah hijab kena lawan. Ini adalah gerakan iblis yang nombor satu. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara. Tuhan kamu tak halang kamu daripada makan buah ini, melainkan sebab buah ini akan menyebabkan kamu antakuna malakaini. Apa maksudnya? Supaya kamu menjadi, kita ayat tu macam seterusnya. Buka. Jangan Tuhan melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana Dia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, ataupun kamu jadi orang yang kekal. Syaitan tipu dia. Maksudnya kalau kamu makan buah ni, kamu macam malaikat, tak mati. Kalau kita tengok cita-cita putih, yang jahat semua mesti nak apa? Nak hidup selama-lamanya. Immortal. Semua nak jadi immortal. Nak makan ocean, tak nak mati langsung. Kekal selama-lamanya. Baru ni saya tengok satu filem, ni bagus. Saya galakkan dia tengok, tapi tak ambil macam psikologi barat. Ada time up apa dia cerita. Kata orang zaman tu dah tak ada pakai duit dah, semua pakai jam je. Waktu dapat 1 jam, 5 jam, 10 jam. Yang kaya-kaya dia ada beberapa jam-jam. Muka muda, dia tak nak mati. Cerita tu, jangan tengok cerita tu biasa, cerita tu tak best pun. Tapi nak tengok falsafah di sebaliknya. Manusia nakkan apa dia? Nak hidup kekal selama-lamanya. Kau takut nak minal khalid, betul tak syaitan? Dia nak manusia kekal selama-lamanya tu. Sekarang ni pakai ubat apa dia? Melawan penuaan. Anti penuaan. Reverse. Kita kena reverse penuaan. Semua tak jadi tua. Allahu Akbar. Kita tengok orang barat je dah tua-tua pun tarik buku hodoh ni dah. Tarik sini buat pedang plastik, dah gelebek buat ubah lagi ni. Allah Ustaz. Malaysia pun ada, tak cerita lah kan. Tak tahu kan siapa dia. Orang takut nak minal khalid. Lepas tu apa lagi? Syaitan sama lagi ayat tu, waqasamahuma. Apa syaitan kata apa? Dan syaitan iblis bersumpah pada Nabi Adam dan pada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Aku ni hanya penasihat je. Aku nak nasihat kau je sebenarnya. Aku tak nak nampak kau ni nampak gemuk sangat. Kau ni baru umur 50, tapi muka macam orang dah umur 70. Kan? Qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kami hanya nak nasihat je. Fadallahuma bighurur. Maka syaitan pun tipulah mereka berdua. Falamma dhaqa asy-syajarah, baru nak rasa sikit buah tu, badat lahuma sawatuhuma, terbukaan aurat. Nampak Allah Ta'ala kata apa? Dhaqa, rasa. Maksudnya apa? Benda haram ni kita boleh rasa dia lama.
Sekejap je. Zina, syok dia tu sekejap je. Ada pun orang zina sampai sejam. Gajah je yang boleh buat sejam ni. Budak-budak muda tak faham kan? Singa je boleh buat 5 jam. Gajah 2 jam. Bohonglah, ikhlas-ikhlas. Tuan, makan uang ni tuan lagi 1 jam. Lecet 1 jam. Boleh tak? Malaysia lepas 3 jam 10 minit. Sekejap je. Sekejap je. Dan kesedapan kemuncak pun sekejap je. Betul tak? Kemuncak ni sekejap. Betul Allah Ta'ala pakai apa? Zaqa. Makan benda sedap. Kekal ke benda sedap tu lama? Kita makan 10 minit je. Bumbu sedap, nasi biryani, ayam semua. Lepas tu dah hilang lah. Dan nanti dah makan apa semua. Dah hilang lah. Betul Allah Ta'ala kata falamma zaqa. Dia rasa sikit. Badat lahuma sawatuma, terbuka lah. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Maksudnya baru sibuk nak ambil daun-daun syurga nak tutup. Dia kata Allah qala rabbukuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukan aku dah kata jangan makan buah tu. Wa aqul lakum wa la beritahu engkau. Inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Syaitan itu musuh besar kamu. Maksudnya barulah Nabi Adam itu qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, bila kami telah menzalimi diri kami, kalau kamu tak ampunkan kami, masuklah kami di kalangan orang-orang yang zalim. Tapi damage done, orang putih kata. Allah kata qala ihbitu minha jami'an. Turunlah kamu semua. Turunlah kamu semua. Berapa orang yang turun ni? 2 je, tapi Allah kata semua. Maksudnya apa? Kamu dengan jurat-jurat kau sekali semua. Qala bitu min ba'dukum li ba'din wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ia tempat kamu tinggal, itu tempat kamu mati, dan di dunia lah kamu akan dikeluarkan. Nah, makan buah sekali, turun ke dunia. Makan buah sekali, terbuka awal. Dari bahawa kita ni kalau langgar perintah Allah sekali, kita dibinakan oleh Allah. Kita langgar perintah Allah, kita buka hijab kita di hadapan para malaikat a'la, bentuk memalukan. Dalil bahawa apa dia? Maksiat sepatutnya menimbulkan rasa apa dia? Malu. Orang buat maksiat patutnya dia malu dengan maksiat, bukan dia bangga dengan maksiat. Jadi ini pertama. Ini taghut nombor 1, iblis, syaitan. Yang kedua, siapa taghut yang kedua? Sesiapa jua selain Allah yang disembah dan dia redha. Dia disembah dan dia redha. Macam Fir'aun. Kenapa kata Fir'aun? Tok Habibnya orang dulu minta hajat kat dia, dia berseronok syok je, dia tak halang pun. Orang sujud dekat dia, orang ambil berkat pada jasad dia, dia tak marah pun. Dia kata, bukan saya suruh, dia kata. Bila kita kata, apa ni rumah tadi? Tak apa, hulu pada macam. Saya tak suruh pun, saya punya ahli buat macam tu. Kalau kau tak suruh, berarti kau tak rela. Sebab orang tunggu, tak payah. Itu Syekh Hasan Hamad Langkah, itu ulama Syria. Dia Syairah. Tapi orang tunduk kata, jangan tunduk al-inhina ila Allah faqat. Dia ulama Syairah tu. Dia kata, jangan tunduk siapa pun. Maksud ramai orang beratur. Tunduk cium dia, tak perlu. Dia kata, sebab dia mesti angkat tangan ni, tak perlu dia begitu kan, tak boleh.
Al-inhina, tunduk-tunduk tu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul. Ini depan mata dia, anak murid dia sujud dekat dia, senyum. Bila kita tegur, bila kita marah ni, bila dia, saya tak suruh. Nampak tak? Power. Orang nyembah dia, dia rabak. Maksudnya dia rabak. Yang ketiga, siapa juga menyuruh manusia beribadah kepada dirinya. Ini itu ini macam Fir'aun. Ini tauhid yang ketiga. Yang siapa yang mendakwa mengetahui sebarang aspek daripada ilmu ghaib. Kamu bila hari kiamat, apakah 5 benda ghaib yang hanya Allah Ta'ala tahu? Hujan, mati, rezeki. Nampak sangat tembak. Buka surah Luqman, akhir surah akhir surah Luqman, itu surah 414. Ya. Tengok ayat ni. Allah kata apa? Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya di sisinya lah 5 pengetahuan ini. Apa dia? Pertama, ilmus sa'ah, iaitu bilanya berlaku hari kiamat. Ilmu sa'ah, ilmu hari kiamat. Nombor 1. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, bila Allah Ta'ala turunkan hujan, di mana Allah Ta'ala turunkan hujan, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa yunazzilul ghaith. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu apa dalam rahim. Kalau nanti ustaz, zaman sekarang bukan orang boleh ramal hujan pun. Kita nak berita, besok dijangka hujan renyah-renyah di daerah Sibu, Sarahan, Sariki. Okay. Hujan lebat di Kuching. Sekian. Apa dia? Tak tepat. Lagi tak tahu tak tepat. Tapi sekarang tepat. Itu ramalan. Apa itu? Ramalan syirik lah. Agama itu adalah berdasarkan apa yang dia tengok dari situ gerakan awal. Dia tak boleh tahu secara tepat bilakah benda itu berlaku. Dan kalau katalah berlaku pun, yang berlaku hujan, dia jatuh hujan lebat di petang-petang. Allah kata wa yunazzilul ghaith, dia turunkan hujan. Tahu tak berapa banyak hujan yang turun? Lebat banyak, kadar banyak. Berapa lama? Daerah mana? Tak tahu. Itu maksudnya itu milik Allah Ta'ala. Wa yunazzilul ghaith. Begitu juga Allah kata, ustaz, saya boleh tahu apa dalam rahim. Setiap bulan saya pergi scan, nampak anak. Sekarang ni 4D lagi. Betul tak? Dulu nampak gambar je. Sekarang boleh nampak penilai. Dia punya alat untuk scan tu. Dia kita boleh tahu setelah dia dicipta. Masa belum dicipta, masa air mani bertemu dengan Allah tu, boleh tahu tak dia jadi ke tak jadi? Tak tahu. Boleh tahu tak lelaki ke perempuan? Tak tahu. Yang nampak anak dalam perut dia tahu ke dia ada autism ke tak ada autism? Tak tahu. Ada kita wa ya'lamu ma fil arham, yang ada ilmu yang jelas. Tak tahu ke bayi itu lahir selamat ke tak selamat? Tak tahu. Itu
maksud wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa dia? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan satu jiwa itu tak tahu apa yang dia akan lakukan esok. Yang ini keempat, kita tak tahu apa yang kita akan buat esok. Kita boleh buat rancangan, esok pagi 8 ada kelas, tapi tak tahu apa yang kita buat pukul 8. Yang kelima, walau ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu satu jiwa pun bila dia mati, di mana dia mati, macam mana keadaan dia mati. Pada dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, dia kata khamsun la ya'lamuha illa hu. 5 benda yang Allah Ta'ala, yang segala makhluk tak tahu melainkan Allah. Jadi bila mana-mana makhluk yang dia boleh kata dia boleh tahu salah satu daripada 5 benda ni, bukan salah satu aspek daripada 5 ni, satu sisi kecil pun dia telah kufur pada Allah. Dia jadi tahu. Kita dah tahu kiamat tahun 2022. Tengok dah berapa tahun dah lepas pakai vaksin ni. Dalam masa 10 tahun akan rakyat Malaysia dunia ni akan habis selama kekurangan 10%. Jadi tak ada orang pergi haji lagi dah kosong. Nampak tuan mereka ni Haji Yahudi pakai vaksin. Mereka tak nak orang semua pergi haji. Dah haji. Lepas ni haji teramai sekali. Orang juta orang. Tak muat dengan kemah dia semua. Jadi semua mungkin. Ini semua bentuk pendakwa ilmu gaib. Siapa dakwa ilmu gaib, maka dia adalah yang last sekali. Yang ni panas juga. Sesiapa saja berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia taghut. Pakai undang-undang British, taghut. Undang-undang Perancis, taghut. Jadi undang-undang kita Malaysia ni, Lord Red taghut tak? Taghut. Yang terang je, taghut. Kalau Ustaz kafir kata, tak sesi bila buat taghut di kafir, boleh hidup susah. Ustaz, kalau bukan Allah Ta'ala kata وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dia kata yang kafir itu kalau dia iktiqad bahawa halal berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, atau dia iktiqad bahawa halal berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala, atau dia iktiqad bahawa hukum kafir lagi baik daripada hukum Islam, atau dia iktiqad bahawa hukum kafir itu sama bagus dengan hukum Islam, tapi hukum kafir lebih relevan untuk diamalkan, atau orang iktikad bahawa hukum Islam lagi bagus tetapi undang-undang kafir lagi sesuai. Yang ni semua menyebab kepada tapi Ustaz yang tak jadi kafir itu macam mana? Kalau dia kata hukum Islam lagi bagus, dia tahu kita wajib, dia tahu kalau tak buat hukum Islam berdosa, tapi dia tak buat sebab lulus, sebab kuasa politik dan seumpama dengannya, maka ini tak ada hukum dia kafir, tapi hukum dia dosa besar. Tapi hukum tu hukum taghut tak? Dan hukum taghut tak mesti pada pemerintah terusan negara. Dekat rumah pun, kalau anak perempuan kita berkata, ayah, macam saya nak pergi dating sekejap dengan kawan saya kawan universiti, pergilah, kata. Tapi jangan nakal-nakal. Balik sebelum pukul 10. Nak pergi mana? Tengok ayah. Okey. RM4. Ayah bagi duit. Pergi dating. Ayah tu telah berhukum dengan hukum taghut. Hanya ingat taghut tu, ni pemerintah negara kita ni taghut. Dia bagi anak dia pergi dating. Taghut. Sebab apa kita berhukum dengan hukum selain Allah? Apa saja hukum berhakim, ataupun kita bila bergaduh ada beradik pasal harta, tak payahlah meraih-meraih ni, tak adil. Jangan tak payah meraih-meraih, kita bagi sebenarnya je semua adik-beradik berhukum dengan hukum taghut. Kecuali kalau dia nak bagi hak, tak apalah, kau ambil lah hak abang.
Abang dah kerja bagus, gaji 40,000 sebulan, awak boleh start ataupun abang boleh stabil lah. Nanti baik. Tapi awal-awal lagi tu, saya tak nak pakai ni, saya tak nak pakai. Sekarang dah banyak dah kes di mana orang dia mencabar dia bawa pembahagian harta pusaka itu melalui syariah tu, dia nak bawa ke mahkamah sivil. Sebab surat tak mati, tak dapat hak sepatutnya. Sama juga orang kata, buat apa kita ni tak payahlah kalau buat apa, kalau pakai hukum faraid tak adil. Jadi kita awal lagi kita dah buat wasiat rock will, bagi syarikat rock will, kafir ni syarikat. Ini termasuk dalam tindakan kamu berhakim. Sebab ayat berkenaan dengan berhakim dengan hukum syariat Allah ni turunnya pada isu bergaduh dua orang sahabat, dua orang lelaki dan sahabat, iaitu Abdullah iaitu Zubair bin Al-Awwam dengan seorang lelaki pasal isu apa? Isu air. Air turun daripada bukit. Air tu sampai dekat ladang Zubair dulu. Zubair tahan air tu sebab Zubair sampai dulu kat kawasan tu. Nabi kata 3 benda kalau orang sampai ke tempat tu dia berhak dulu: air, rumput, api. Tuhan dia kata lah, saya jumpa api, saya mulakan apa dia? Umur Nabi. Jadi siapa ada hak untuk ambil api tu? Itu hak saya. Juga dengan kawasan memberi makan. Rumput kata lah, saya dah boleh kambing. Kawasan tak ada siapa punya, saya bawa kambing saya, bagi makan kat situ. Tak ada orang tiba boleh, kau ke tepi, aku nak bagi makan kambing kat sini, keluar kau, tak boleh. Itu tak dengan air. Kita kalau kat tepi sungai, kita ambil satu pot, nak ambil air kat sungai, tak ada siapa boleh kata, tepi, kita pot kat situ dulu, itu pot kita, jangan ambil. Nak pula pada zaman yang sebelum lagi ditetapkan tanah milik siapa, lagi itu dia boleh pakai. Sekali ada seorang lagi lelaki ni, dia katakan dia munafik, dia tak puas hati dengan Zubair. Mana boleh, air ni kau kena lepaskan kat kami. Sebab Zubair dia tahan sikit untuk nak mengairi dia punya tanaman. Dah bergaduh jumpa Nabi SAW. Nabi keluarkan, Nabi bagi arahan seperti mana, atau bagi arahan yang kena macam Zubair punya. Itu Zubair bertahan dia air kau, tak ada masalah, tapi jangan tak lepaskan langsung, lepaskan juga untuk orang bawah bukan. Lagi dia tak puas hati. Sebab keputusan Nabi itu pasal seolah-olah berpihak kepada Zubair. Dia kata, awa ibnu ammika ya Rasulullah. Wah, jahat ucapan. Adakah itu kerana dia adalah anak, dia adalah sepupu kau ya Rasulullah? Sebab Zubair adalah sepupu Nabi sebelah makcik Nabi SAW. Mak Zubair Atikah, makcik Nabi SAW. Jadi dia tutup Nabi apa dia? Kronisma, favoritism, apa dia? Tak adil, lebih kan saudari. Nabi marah, dia kata, Zubair, kalau ambil banyak mana air kau ambil lah, tak lepaskan langsung boleh. Sebab itu memang hak Zubair. Kalau turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fima shajara bainahum. Fala wa rabbika, Tuhanmu, sebelum mereka tak beriman, segera mereka lantik engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan hati mereka tak ada rasa sempit hati atas apa yang kau perintahkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pertunduk. Siapa saja yang bawa kepada nak pakai hukum syariat Allah Ta'ala, maka dia bawa kepada apa dia? Taghut. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Ini soalan.